Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ni, Allah izinkan kita lagi sekali untuk berada dalam suasana ketaatan. Banyakkan syukur dengan sebenar-benar syukur, kerana bila dinisbahkan dengan amal ketaatan ini, ianya adalah anugerah Allah, bukannya hasil dengan diri kita semata-mata. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meletakkan bahawasanya setiap takluk yang ini bagi hasil, bagi perbuatan, itulah di dalam ketentuan Allah, bukan kita yang menentukan. Walaupun kita berusaha, Allah bagi kita kederat, kita boleh berusaha, Allah bagi akal, boleh berfikir. Namun akhir pada penentuan satu perkara itu di dalam ketentuan Allah. Dan perbuatan kita juga itu di dalam ketentuan Allah Ta'ala. Maka Allah telah tentukan kita untuk duduk dalam ketaatan, syukur. Barulah datang rasa terima kasih, rasa kita bersyukur sebab Allah pilih kita. Dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu. Dalam surah As-Saffat ayat 96. Dalam tafsir At-Tabari Al-Baidawi dan Ibnu Katsir memecahkan pada dua perbahasan surah As-Saffat 96 ini. Yang pertama menunjukkan Allah menjadikan kamu dan amalan kamu. Dan yang kedua, Allah menjadikan kamu dan apa saja yang kamu buat akannya. Ini dalam tafsir At-Tabari, tafsir Muktabar yang awalan. Jadi masuk kata apa, setiap kali kita boleh berbuat, datang masjid, datang ilmu, datang terutama khususiat kepada ibadah, maka kita sandarkan ianya adalah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita rasa appreciate. Kadang kita bila tak berdiri itu kerana tersilap, malah boleh mengganggu dalam soal i'tikad. I'tikad kita tiada satu pun yang hasil atas ketentuan kita. Melakukan itu juga Allah tentukan kita boleh memilih dalam melakukan. Bermaksud kesemuanya itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka bersyukurlah Allah pilih kita dengan asbab-asbab yang mana kita juga Allah berikan pilihan untuk kita berfikir yang mana baik dan buruk, fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Maka kita pun tergerak hati memilih dengan suruhan Allah. Sebab itu Allah pilih kita lagi sekali untuk berada dalam ketaatan. Maka bersyukur. Sebab apa mas sekalian? Dalam perbahasan hakikat kehidupan ini kita dilatih. Kita ada 4 perbahasan besar. Kita tafsir kembali kehidupan. Kehidupan melibatkan perbuatan kita. Apa saja kita buat hari-hari, apa yang kita dapat, termasuklah amalan dalam kehidupan. Kita tafsir semula kehidupan ini mas sekalian. Bagaimana nak tafsir semula? Ada 4 kaedah. Kaedah pertama itulah siddiq, iaitu benar, jujur. Kita rujuk pada mana? Rujuk pada sifat wajib bagi Nabi SAW. Kehidupan ini jikalau tidak disandarkan kepada kaedah, bersandarkan kepada sifat wajib bagi Nabi SAW, kemungkinan besar kita akan termasuk di dalam
tipu daya. Sebab bermula hidup itu mesti dengan benar. Alaikum bisiddiq, hendaklah kamu berkata benar, hendaklah kamu jujur. Itu asas yang pertama dalam kehidupan. Sebab apa? Kalau dibiarkan dimasukkan kehidupan ni, dia tidak akan cerita pada kebenaran, dia akan cerita pada kebenaran. Sebagai contoh mudahnya, kalau usia meningkat remaja, kemudian dia nak naik meningkat dewasa. Daripada remaja tu sekolah menengah lah, kemudian dia masuk universiti, kemudian habis universiti mungkin dia nak tambah lagi. Jemaah sekalian, itu proses menuntut ilmu. Sila hari bulan, menuntut ilmu itu bukan untuk cari kebenaran, tetapi mencari kebenaran. Hati-hati. Apa maksud kebenaran? Dapat pangkat, dapat duit. Dalam sekali dia niat untuk ilmu, untuk cari duit, bukan cari kebenaran. Kebenaran yang paling tinggi, yang utama itu adalah tentang Allah. Maka datanglah sistem pendidikan yang sepatutnya mendidik umat, tapi kerana tidak dimulai dengan yang benar. Kalaupun ilmu itu kepada, katalah ilmu dunia, ilmu alat dunia, kalau niat yang benar, pahala. Adapun ilmu itu agama, maksudnya pendidikan agama, mainstream agama, mainstream sains, perdagangan, sastra. Mainstream agama pun, kalau niat dia cari agama itu untuk akhirnya mendapat sanjungan, mendapat kebendaan, atau dia nampak agama ni mana boleh jaya hidup, setakat gaji macam tu bolehlah nak jaya macam orang milioner tu tak dapat. Dia nampak macam itu. Sampai ke sudah katanya. Lalu sekali dia jual agama, habis itu. Waktu bahaya ni mas sekalian kalau tak dimulakan dengan benar. Sebab tu kita susun, kita kaji. Kerangka dalam pemikiran ini mesti tepat, mesti jelas, mesti benar. Terutama dalam kehidupan. Kait dengan sifat wajib bagi Nabi. Sampai bila-bila, bila nak bagi nasihat, bila nak cari apa-apa makna dalam hidup, mulakan dengan yang benar. Perbahasan kalimah siddiq. Itu ada barakah, tabarruk dengan sifat wajib bagi Nabi SAW. Kita jemaah sekalian sekarang dah nak masuk dalam 10 Syaban. Dia tak diam dan bermaksud dah melepasi bulan Rejab. Peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi SAW diperjalankan, kemudian di Mi'raj. Tuan-tuan, apa hikmah Nabi Mi'raj? Sampai langit ke-7, kemudian ke Sidratul Muntaha. Menunjukkan bahawasanya manusia itu kejadian yang mengatasi semua kejadian lain, sehingga kan langit di bawah tapak kaki Nabi. Langit kan. Sedangkan kejadian langit ini tinggi, yang kita tengok ni awan baru, atmosfer baru. Kalau naik dekat angkasa lepas, baru ruang lingkup angkasa, belum langit pertama lagi. Kejadian langit luas yang lepas sampai ke atas, nak mengambil syariat solat yang diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan Nabi naik. Jangan salah faham itikad jumpa Allah dekat atas pula. Jangan salah faham, dah meletakkan menempat. Nabi naik mengambil syariat solat. Direct Allah, ya, lalui keagungan Allah, kekuasaan. Hadis mafhum hadis, nampak cahaya, bukan jumpa. Nak ambil syariat, nak beritahu ni mas sekalian, bila kait dengan Nabi, kita bincang hidup ni bersandar sifat Nabi, barulah hidup kita boleh terangkat naik. Kalau kita cari formula kehidupan bersandarkan selain daripada Nabi, tak ke mana ni mas sekalian. Keluarlah formula apa. Saya sempatlah Allah takdirkan perjalanan, sebab habis daripada Allah takdirkan perjalanan saya daripada seorang agama, ada ambil sains agama kan. Habis itu guru saya cakap apa? Balik kaji tentang manusia. Sebab bila kau kaji manusia, mana kau kaji semua, sebab semua benda ni melibatkan manusia. Kau nak buat bangunan pun, sebab saya background arkitek, sains agama.
Fizik, kimia, admit semua tu. Al-Azhari. Kalau tak ada tu, sambunglah Yaman, Mesir. Jumaat baru ni jumpa dengan Mufti Selangor, Datuk Anhar Opir. Jumpa Ramil Shah Alam, kawan ajak solat, jumpa Sultan. Borak dengan Mufti. Tu, Datuk SPM tahun bila? 93, saya 2003. Datuk super lupa senior 10 tahun saya lah. Waktu tu belum ada sains ni. Saya batch pertama tu. Batch pertama tak ramai. Batch pertama ada sains. Tu sam batch tadi. Itulah bawa Jais. Kira ni ustaz arkitek lah. Datuk kata. Ustaz arkitek lah tu. Ustaz arkitek. Gabungan dua. Batu corak perbahasan tu ada kita buat input cara berfikir. Sebab architecture ni dia ada mantik. Mantik ni cara fikir. Jadi bila kita renung, kita kaji. Sempatlah saya kaji kehidupan manusia. Kebanyakan bila kaji tentang kehidupan manusia, formula kejayaan, kalau nak kait dengan agama ni, dia kata formula agama. Ni ngaji agama ni, formula agama. Kita nak formula kehidupan, nak hilangkan stres dari sudut pandang agama je, tapi kehidupan tu apa? Nampak tak masalah? Sekarang saya sambung master buat usuluddin. Memang saya punya perjalanan hybrid lah, jangan terkejut. Tukar kos. Kos lah tukar, perjalanan sama je. Pada background agama, kita mendalami sekolah agama, ambil architecture. Ini bukan kata tak lepas, tak lulus ni. Orang kata, kenapa saya tak lulus ke? Tak, 3.3. Kemudian ambil usuluddin, masuk usuluddin. Dunia kapit tengah-tengah. Bermula dengan agama, kapit dengan dunia, ambil agama balik. Kita pijak dunia tu. Kita kapit dunia tu. Dulu orang kata, dapat sains tu hebat lah. Budak cerdik. Tak dapat sains, baru pilih agama. Saya budak sains, saya tahu ni mas kan. Dapat sains tu kena cerdik. Kalau tak dapat sains, baru masuk agama. Kita tak mau macam itu. Baik. Bila masuk bidang tu, saya masuk sekarang ni, kajian tentang apa buat master sekarang, masuk projek paper. Peranan akidah di dalam mendepani tekanan dalam kehidupan, bersandarkan sifat wajib bagi Nabi SAW. Dia nak start asem ni, nak buat paper. Tajuk tu bulat-bulat diterima, tak ditolak. Majlis Senat terima bulat-bulat. Sebab apa? Setakat hari ini perbahasan tentang stres itu tekanan. Kalau tengok dari sudut agama, dia panggil pandangan dari sudut agama. Pandangan, sudut. Satu sudut tu. Itu kata bagaimana dari sudut. Dari sudut tu satu bahagian je, bukan keseluruhannya. Kemudian bagaimana dari sudut yang lain. Jadi kita kaji sepanjang dalam kehidupan memang sekalian. Formula kehidupan ini tak jumpa lagi yang dibangunkan daripada sifat wajib bagi Nabi SAW. Jumpa lagi ada membincangkan sifat wajib bagi Nabi SAW, tapi nak jadikan sebagai SOP macam Blue Ocean 5S, strategi itu, strategi ni. Kebanyakan presenter yang membuat presentation tentang international ke apa ke, sifat Nabi SAW ni dia jadi perbahasan akhlak dan duduk pada agama, dan agama tu pula kecil. Jangan main je. Ni yang berlaku. Tugas kita nak angkat ni. Macam mana nak angkat balik perbahasan yang mana Nabi SAW itu diutuskan untuk betulkan hidup. Bermaksud Nabi itu formula kehidupan. Macam mana nak cerita tu? Sebab orang nampak contoh bisnes. Bila sebut bisnes Mas Dan, Robert T. Kiyosaki, apa lagi? Poor Dad, Rich Dad, apa dah nama buku tu. Kajian terhadap Nabi SAW. Sedangkan Nabi tak ikut dalam bisnes. Macam mana nak kaji? Adakah kita fikir ada susuk tubuh lain yang perform dalam hidup ni? Itu soalan yang besar kena lontar kembali. Adakah anak kita boleh jadikan waman nabiyuka? Nabi ni adalah qudwatun hasanah. Macam mana kita nak letakkan Nabi ni the best performer, the most influential people in the world? Macam mana letak Nabi paling atas? Sebab kita nampak Nabi ni, maksudnya jangan salah faham, kadang-kadang nampak pada sudut agama,
agama itu hanya pada satu tempat. Bagi chapter yang lain, dia jadi lain. Saya pernah diundang, ni sebelum PKP 2019, buat corporate training. Buat training maksudnya. Dia kata apa? Ustaz, kalau boleh jangan agama sangat, Ustaz. Orangnya cakap orang Islam. Yalah corporate kan bunyi, takkan nak bunyi qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Itu adalah agama. Macam mana? Walaupun sekarang adalah juga yang membawa agama pada peringkat internasional, tapi internasional itu masih perbincangan agama tapi pada internasional. Ini perbincangan internasional tapi root dia agama. Lantas saya pun jawab, tak apalah puan kata. Puan jangan bimbang. Orang agama cerita pasal kehidupan, tak apa. Nak ubah bunyi, saya ubah. Saya dapat buat kajian tentang sifat Nabi soft. Saya panggil inner self development program. Mula-mula Siddiq tadi, seeking the truth. Nabi ajar kita cari yang benar. Duit bukan benar, palsu. Dunia ni palsu, benda. Sebab tu dalam konsep design di mas sekalian, dia bukan tiba-tiba fikir barang, fikir kayu, fikir lantai. The philosophy behind the design. Design brief. Kaji tentang ekonomi lah, kaji tentang pattern orang, kaji tentang ini. Dia panggil seni bina, art and science. Art, seni itu orang Islam yang menguasai. Sepatutnya sebab yang melibatkan lebih jiwa, perbincangan lebih dalam. Tapi kita anggap benda tu tak ada kaitan dengan kehidupan. Sayang. Akhirnya kita nampak barat yang mengungguli perbincangan tentang manusia. Anthony Robbins, apa lagi nama-nama tu. Apa international speaker tentang cerita tentang life. Seven habit. 7 habit sekarang dah 9 habit lah. Mereka kalau dipanggil datang tu bukan sikit bayar masalah. Nak kaitkan akhirnya kita tengok bila guru saya cakap Farid katanya, kau kena kaji manusia dan libatkan Nabi. Jom akhlak ni. Ni arkitek ni. Yang lecturer cakap saya ni YM Raja Azman. Yang mulia Raja Azman, kerabat Raja Perak. Sufi architecture. Saya sempat tu lah kalau anak-anak kita mas sekalian, peringkat awal ni kalau dah boleh. Dan memang saya tengah buat, saya ada sekolah private sendiri berdaftar dengan JAIS, tapi sekolah menengah Islam. Sekarang temporary close sekejap, tinggal budak SPM dia. Saya tengah develop pusat pengajian Ratap Warisan Roh di Merbau Sempak sana. Doakan mas sekalian, tak banyak pun 4 juta je. Tunggu Allah bagi duit kan ya. Plan semua dah siap. Kawan-kawan saya arkitek design semua datang. Mula dengan agama, masukkan di agama, kemudian explore dia dengan subjek apa, sains apa, kemudian dia kena balik pada agama balik. Setakat ni universiti yang saya jumpa, yang saya sedang sambung ni di USAS Sultan Al-Ansyah, dia boleh divert, dia boleh multi course, hybrid, tuan-tuan pergi, tinggal larat tak larat lah. Kadang-kadang dia tak ada basic, dia tak ada nak catch up. Saya tiba-tiba master. Diploma tak ada, degree dalam orang kata usuluddin. Tapi alhamdulillah, result keluar kan, tak cerita lah, tapi memang alhamdulillah. Dia kata excellent lah, mumtaz lah. Sebab kita background tadi. Jadi kita nak gabungkan supaya dia tak nak nampak agama dan kehidupan ni terpisah. Dia tak nak segmentkan dia, akhirnya tertolak ke tepi. Ini konsep dia. Maka tentang manusia kita kena sepakat. Tak boleh lari, dan kehidupan kena sepakat macam mana nak jadikan Nabi ni formula terbaik dalam hidup. Ini saya timbulkan soalan lah, dan dah jumpa dah, tak payah pening-pening dalam pengajian kita ada. Itulah kita bawa soft. Siddiq amanah, fatonah tabligh. Tahqiq oleh almarhum pemburu Datuk Seri Abdul Hasan Din Al-Hafiz. Hafizahullah ta'ala. Mudah Allah amati roh beliau ditempatkan di syurga tanpa hisab. Amin. Kalau ikutkan Siddiq amanah, tabligh fatonah. Ada ijtihad kita, Siddiq amanah, fatonah, tabligh. Soft.
Kemana-mana perbincangan saya bawa soft. Tinggal lagi nak ubah bunyi ke, nak bagi intelijen bunyi sikit, internasional, buatlah. Macam saya bawa dengan Indonesia Development Program. Kalau nak panggil saya tu boleh tak mahal, bayar sekali dah 10,000, 15,000. Itulah. Nak bawa tentang Nabi takkan bayar murah pula. Tapi kalau masjid panggil, ajuran masjid, tak ada figure. Tapi kalau company korporat panggil, kita bobo juga. Mahal. Sebab macam mana nak susun kehidupan? Dan ini semua rentetan daripada ilmu yang Allah jalankan melalui seni bina dan arkitektur. Saya bersyukur. Tapi tak semua orang lah yang Allah takdirkan bawa, sebab Allah takdirkan itu ada purpose, tujuannya. Rupanya nak susun balik, jumpa pula guru yang mahir dalam bidang ni. Akhirnya kita ada satu aturan macam mana nak bangunkan kehidupan. Tadi kata siddiq tadi, bermula dengan yang benar. Dan yang benar ni dia boleh kembangkan pada perbahasan. Contoh, sebelum kita nak buat sesuatu, kita kena benarkan dulu. Boleh pakai tak boleh pakai formula lab test. Lalu kita namakan research and development, R&D. Siddiq yang pertama adalah mencari the truth. Bukan tiba-tiba buat tu pakai, tidak. Dan mencari kebenaran itu ada dalam hati manusia. Sebab itulah yang perbincangan kebenaran yang ditekankan di sini adalah penglihatan mata hati. Kita tekankan. Pada siddiq ni, penglihatan mata hati yang menjadi komponen ataupun elemen utama yang mula-mula kena dihidupkan. Mata hati ni dipanggil ainul basirah. Jemaah sekalian, Barat mengajar kita untuk tidak bermula dengan hati. Dia mengajar kita bermula dengan fikir. Nampak macam betul kan? Think. Tapi fikir ni kalau tidak dimulakan dengan zikir hati, fikiran dia melalut dan ke laut. Fikiran dia tidak stabil. Contoh, fikir kaya. Tolong tentang fikir kaya. Ini kita kaji, ini bukan main-main, kena ceritakan anak, bagi tunjuk benda ni, menunjukkan bukan ilmu dapat tepi jalan dengar-dengar. Dia ada satu kajian dan ilmu ni dibahaskan dengan serius. Fikir kaya, think rich, grow rich. Itulah yang dihidupkan. Kita pun yang mana tengok penuh dewan, sokong. Kita pun tengok Allah. Kadang dia lah, yang ada bidang dalam bidang. Ialah bidang agama, tapi tidak itu perbincangan dengan. Pun termasuk sekali lah. Kalau fikir kaya entah, kaya mana boleh dipikir? Yang dipikir itu bukan kaya, harta. Kaya itu bukan benda. Laisal ghina an kasratil araq. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta. Walakin al-ghina nafs, kaya itu dengan jiwa. Nampak tak? Orientasi Barat, dia tahu ada satu lagi fasa yang dia tak boleh nak masuk. Yang mana zon itu zon yang mana kena orang beriman dia masuk. Dia tak beriman. Macam mana nak beriman? Dengan rasa feel rich, rasa kaya. Macam mana nak rasa kaya kalau tak sujud dengan Allah? Sebab tu ada orang yang ada harta tapi jadi apa? Jadi miskin. Ada harta tapi miskin. Allah tutup mata dia itu untuk melihat kecukupan. Miskin dia. Hati sempit. Dia kena feel rich. Rich, kaya itu adalah sikap. Daripada sebelum dia pegang duit, dia kena bersifat dengan sifat kaya. Apa dia? Memberi. Kaya itu memberi. Dan istighna, kalau dinisbah pada Allah, itu adalah yang tidak bergantung dengan orang. Kadang kalau ada harta, bergantung dengan orang, bergantung dengan projek. Tu kadang lobi, habis semua benda dilanggar. Gantung dengan projek kan. Jaga orang pergi. Entertain. Itulah tentang perbahasan-perbahasan yang tidak berintegriti tu. Nampak dia berduit banyak. Tapi miskin. Sebab apa? Bergantung dengan orang. Allah buat tidak bergantung dengan Allah. Barang siapa yang tidak bergantung dengan Allah, jangan bergantung dengan orang. Macam mana bergantung dengan orang? Dia terpaksa jaga orang. Sehinggalah yang dijaga tu melanggar akta, undang-undang pun dilanggar, hukum pun dilanggar.
Kalau dia tak langgar pun, tetapi dia hanya bergantung pada harta, sentiasa tak cukup. Sebab tu datang Islam. Tengok wahyu pertama turun. Iqra bismi rabb. Bacalah dengan nama Tuhan. Pada apa? Pada segala kejadian. Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan seluruh kejadian. Itu nama mata hati. Nak melihat kejadian dengan nama Tuhan. Sebab tu pertama mula agama mengenal Tuhan, mengenal nama Allah, mengenal sifat 20, kaji tentang Allah, faham tentang Allah. Takkan boleh kita sebut contoh, tengok harta. Sebenarnya kita dah sebut nama Tuhan dah, kaya. Kaya bukan nama harta, kaya nama Allah. Sebab itu Nabi SAW dan para sahabat ni soft belakang tu. Ni Nabi. Ni semua ni tycoon ni tycoon ni sebut berapa duit, billionaire semua. Kalau buka kisah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, takut tengok harta dia. Takut macam mana? Dia punya bagi tu macam gitulah. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bi'u rumah, boleh deal untuk bebaskan telaga tu. Telaga? Macam mana telaga tu? Telaga duk boring telaga tu. 700,000 bayar. Cuba kita buat fundraising kutipan masjid kita ni nak buat telaga 700,000, mengamuk orang. Telaga apa 700,000 ni? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bayar 700,000. Malah lepas bayar, benda tu boleh mendatangkan untung dunia, Mas kan? Tapi kerana Nabi kata siapa boleh membebaskan telaga ni syurga, dia wakafkan. Kita dengar, ya Allah. Itu belum lagi bila keuntungan pertama dapat 1 peti besi emas ketika di Madinah, tak tidur malam. Sayyidina Uthman bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tak tidur malam. Besar isteri dia, kenapa bang tak tidur? Biasa kalau resah sebab tak dapat duit. Ni sebab apa? Sebab dapat duit resah. Tak senang hati sebab ramai yang susah tu. Tak senang hati ni, ramai yang susah. Ialah peringkat awal pembinaan. Tahu ramai yang susah. Maka malam tu juga dia agih-agihkan 1 peti besi emas duit. Balik-balik rumah, besok 2 peti besi Allah bagi. Dahsyat tuan-tuan. Kalau tengok harta ni, kita boleh kekayaan yang Allah bagi kat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, takut kita ni. Dahsyat. Dahsyat sebab apa? Macam tak bekerja. Duduk belakang Nabi. Tapi duit mengalir macam air. Tak putus-putus. Orang kalau tengok dahsyat, takut tengok dia cari duit. Tinggal. Aku takut aku tengok dia cari duit. Ni dah. Takut aku tak berani cara dia. Relax. Duduk belakang Nabi. Sentiasa untuk on call. Apa yang Nabi perlukan? Contoh tanah di Madinah Al-Munawwarah. Banyak daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Berjuta, bukan juta dah, bilion. Ada yayasan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sampai sekarang. Ada yayasan Uthman bin Affan. Sebab apa? Sebab kaya tu Nabi ajar mula-mula hidup kenal kaya, kenal sayang, kenal kuat. Ni saya alih bahasa kehidupan lah. Kalau dalam bahasa pelajaran akidah, kita namakan kenal Allah, kenal sifat-sifat Allah. Tapi kalau kita bawa mencari kebenaran, yang benar dalam hidup ni, yang sebenar-benarnya adalah sifat tu je yang tinggal. Contoh sayang. Ada orang nampak sayang tu duduk dekat manusia. Bila kahwin, dapat kasih sayang. Tapi dia gagal nak tengok sayang dengan nama Allah. Bila dah kahwin, tak ada kasih sayang. Dia tertipu. Mana sayang? Hilang. Dia ingat sayang tu ada dengan dia buat. Dia masak sedap, dia jalan sana jalan sini, dia pergi sana pergi sini, travel sana travel sini, honeymoon sana honeymoon sini, ingatkan dapat sayang, dalam sekali melayang, hilang. Kerana yang benar ini bukan standar daripada makhluk. Kalau nak kenal yang benar, itu standar dengan Allah. Bismillah.
Di situlah kita hari ini, sebab tu kita datang solat 5 waktu hari semalam. Antaranya adalah supaya Allah kurniakan sifat-sifat kebesarannya kepada kita. Belum tentu manusia boleh dapat sifat itu. Belum tentu maksudnya. Nak kasih sayang zaman akhir zaman ni. Allah Akbar. Rumah tangga gaduh sana, gaduh sini, bunuh pun ada. Mak dengan anak. Dulu kata anak mak ni consider sayang anak. Zaman sekarang mak bunuh anak ada. Kalau dulu kata mak mesti sayang anak, ada. Anak bunuh mak pun ada. Zaman yang kita dah pelik. Sebab apa? Sebab Allah nak beritahu sayang tu tidak ada pada orang. Sayang itu adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situlah dimulakan pandangan mata hati. Sebab tu hati ini dimulakan dengan beriman kepada Allah. Itu. Mengenal dia akan kekuasaan, mengenal dia akan pemilik, wa rabbaka fakabbir, beritahu perkenalkan dia tentang Allah. Kemudian pada hati itu dimasukkan dengan kefahaman, faqihu hafidin, faham tentang apa? Tentang kehidupan yang bersandarkan kepada kekuasaan Allah, bukan bersandarkan kepada aku berkuasa. Macam mana nak tengok kekuasaan Allah itu? Maka di sini diajarkan kepada kaedah meletakkan sifat pada tempatnya. Bagai contoh tadi, bila sebut tentang kaya, nak melihat kuasa Allah, melihat bagaimana Allah takbir kekayaannya pada hamba-hambanya. Itu cara. Bukan dengan nak kaya dengan satu jalan. Contoh, berbalik pada kaya, orang nampak pada harta. Tidak. Contoh buat rezeki. Rezeki itu tidak hanya pada satu cara. Allah datangkan dengan pelbagai cara. Itu kekuasaan Allah. Melihat kasih sayang. Kasih sayang itu tidak dilihat dengan perbuatan manusia semata-mata. Sebab tu tak ada orang boleh pastikan kalau nak sayang kena buat macam ni. Bagi tip 1, tip 2, tip 3. Kalau orang yang faham, dia tak berani nak ajar tip tu. Tipnya adalah minta pada Allah sebenarnya. Tak berani kita nak ajar. Contoh nak kaya pun, nak ngajar orang jadi kaya bukan senang pun. Nak ada harta boleh lah. Nak jadi kaya tu sifat tu. Kita boleh yakin ke bila dia ada harta dia suka memberi. Belum tentu memang sekali. Belum tentu. Maka di sini dengan menggunakan kaedah membaca dengan nama Tuhan dalam melihat dan menilai kembali pelbagai aspek dalam kehidupan. Dengan menggunakan mata hati yang dimulai dengan keimanan yang berasaskan pada kaedah melihat dengan kekuasaan Allah pada segala kejadian dalam kehidupan. Bila berbalik kepada bermula hidup tadi mas sekalian, melihat kehidupan dengan keimanan, yakni keyakinan kepada yang mentadbir kehidupan. Ni kalau sifat 20 ni sifat wajib, sifat nafsiah yang pertama nak khatam. Bagaimana manusia berbeza dengan dia melihat kehidupan dengan kebenaran, melihat kehidupan dengan keimanan, dua benda berbeza. Masuk berbeza di sini. Pertama, dia melihat kehidupan dengan keimanan yang mana dia yakin bahawa hidup ini bukan ada sendiri. Itu yang tahu. Dengan secara umum, bitafsir ni dengan secara umum, biijmali, tafsir itu terperinci. Dengan ijma secara umumnya, dia kena faham, dia kena yakin dengan jelas bahawasanya apa yang ada dalam hidup ni bukan ada sendiri, tapi diadakan. Itu pandangan iman. Okay. Dia tengok alam, dia tengok matahari, dia tengok bulan, dia tengok langit. Dia pun kata, ada sendiri ke langit matahari? Tak. Ini semua menyatakan Allah yang menjadi iman. Nah, bila melihat alam jemaah sekalian, kalau kita masuk pada perbahasan, pergi kepada sifat 20 al-wujud sekalian, dia pergi kepada perbahasan dalil wujud alam. Ad-dalil ala lil alami muhaddisan.
Bukti yang menunjukkan bahawa ada pencipta bagi alam semesta ini. Dalil alam tu adalah dalil bukti kepada adanya pencipta, bukan alam tu ada. Tengok rumah malam lampu terpasang, kipas terpasang, tak ada lagi orang cakap ada lampu, ada kipas. Orang cakap ada orang terpasang, ada orang. Jadi isyarat kepada alam. Bila ada alam, bukannya alam tu yang ada, alam tu diadakan. Tapi kalau tak faham, dia pergi pada isbat yang ada tu alam, padahal isyarat. Kita pun relay ke, faham Ustaz? Faham? Okey. Kalau alam diadakan, kereta kita, kereta brand kita, motor RT 1250, bawa daripada tadi Banganan tu 40 minit, shoot pergi, zoom sampai, berdesuk datang. Kalau alam saya etikot bukan ada sendiri, motor ialah bukan ada sendiri, dengan apa? Dengan saya usaha lah. Ya ke kita usaha boleh dapat? Kalau semua usaha dinisbahkan dapat, apa kita usaha mesti dapat. Ya, usaha nak apa? Macam mana boleh dapat? Kena usaha lah. Tekan gitu, syadid lah. Kena usaha lah. Macam mana boleh pakai ni Ferrari? Kena usaha lah. Jadi Tuhan cakap sebab usaha Tuhan dapat. Ya dah. Biasa ramai orang usaha dah dapat. Lain lah, itu ada baca-baca pula. Ada lah tip lain pula. Tak lah, macam mana exactly boleh dapat? Sekarang ni tengah famous satu medsos punya interview. What are you doing for living? Apa yang kamu buat? Dia interview orang, tengok pakai kereta Mustang, pakai GTR, pakai Bentley. Dia pun datang interview. Terjah. Orang Melayu kita ramai tu. Kita pun seronok, tak ada masalah lah nak pakai Lamborghini ke, lambung tinggi ke, pakai lah. Tak heran pun. Tak heran maksudnya Allah bagi. Tapi bila dia jawab pun kita takut. Setakat 10 yang interview, 11 salah jawab. Dalam Malaysia, luar negara ada seorang jawab tepat. Orang interview dia pakai Bentley, rupanya imam dekat mana lah. Dia tunjuk sejadah. Dia tunjuk buka bonet, dia tunjuk sejadah. Kita azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Rasulullah. La hawla wa la quwwata.
La la haula la haula wala quwwata illa billah. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabbi hadhihi as-salatu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sudah dimana mulakan Allah Ta'ala. Khair, kita sambung dan kita buat kesimpulan. Berbalik pada perbahasan kita tadi tentang kaedah meletakkan kembali melihat dengan yang benar, yakni melihat dengan kekuasaan Allah, dengan sifat kebesarannya, kita ambil dengan sifat wujud tadi. Wujud Allah, wujud. Okey. Baik. Semua ini dalam perbahasan kehidupan masalah. Kalau saya syarah kepada al-wujud, mana kita syarahkan wujud itu apa? Tapi sambil itu saya selarikan juga perbahasan al-wujud dengan kehidupan perbincangan kita. Berbalik pada yang tadi sebagai contoh, melihat dengan kekuasaan Allah Ta'ala itu bahawasanya yang wujud hanya Allah. Sebab wujud itu sifat nafsiah. Sifat nafsiah. Wujud sifat nafsiah hanya pada Allah. Tidak pada makhluk, lawan dia tiada. Makhluk sifat tiada. Kalau makhluk bersifat tiada, alam ni sifat tiada. Kita bersifat tiada. Motor, kereta, rumah bersifat tiada. Dah nyada ni apa je Ustaz? Tu setengah orang bila tak ngaji, tak ikut syarah, dia kata pelawak. Hati-hati, ada orang yang tak reti syarah, dia cakap itu, dia tinggalkan pengajian. Pun dia mengatakan rekaan dia ngaji 420 ni, padahal dia tak jumpa temu dengan perbahasan yang benar. Maka bila kita dah i'tiqad, dah jelas, berkata Imam Abu Hanifah mengatakan amantu bila aku beriman kepada Allah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, maujud yang ada hanya Allah. Maka i'tiqad kita bila tengok makhluk, ni makhluk lah kita nampak ni, kita dah belajar yang ada hanya Allah. Bila tengok makhluk diadakan, habis itu bukan ada sendiri. Bila semua makhluk diadakan, termasuklah tukang cakap diadakan, dah motor tu takkan saya ada ke pula. Sebab tu bila kita pakai, kita ingat Allah, bawa ke masjid, simpan selubung, bawa ikut kita nak, ujian Allah bagi nanti. Allah bagi manusia boleh memilih. Siap. Bila boleh memilih, dia rasa dia boleh memilih. Padahal Allah dah tentukan dia untuk memilih yang mana. Tapi ujian bagi manusia. Tu kelebihan manusia ni, dia ada option. Tapi bukan masuk option tu bubuh pada dia. Allah nak uji dia. Kalau tidak Allah buat macam binatang, tak ada option. Lembu makan rumput dan makan sudah. Tak ada option dah. Kalau lembu ada option, tahun ni raya korban, kita terkorban ni Mas kan. Saya pasal. Geram aku tahun lepas kata, depa sembelih kita, tahun ni kita sembelih depa rasa kan. Tak ada. Apa beza lembu dengan kita? Lembu tak ada akal, kita ada akal. Akal itulah datangnya memilih. Allah takdirkan memilih dan kita ditakdirkan memilih apa yang Allah tentukan. Allah tentukan kita buat baik, cuma ujian kita boleh memilih. Itu je. Bagi kita yang duduk pada ketentuan Allah, yang mana Allah tentukan kita memilih bahawasanya segala yang ada ini mesti digunakan untuk ketaatan, maka dia takkan gunalah pada perkara kemaksiatan. Itu je lah. Kalau dia berpaling, kamu akan dihukum. Siap. Sebab tu manusia ni dia boleh mengaku Tuhan. Sebab dia perasan macam Tuhan. Sebab dia boleh menentukan. Walhal Allah dah tentukan dia. Cuma Allah bagi balik manusia memilih, bukan menentukan. Kena pilih. Allah bagi. Fa'alamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kefasikan dan ketakwaan. Beruntunglah mereka yang menyucikan. Merugilah mereka yang mengotori. Akhir kalam sekalian. Maka di sini kita lihat dengan sifat wujud tu. Syarah satu tu di belum kupas yang lain ni sekalian.
Maka bila alam ni diadakan, ad-dalilu alal. Ad-dalilu ala inna lil alam muhaddisan. Maksudnya kata Imam Abu Mansur Maturidi kata, bukti alam ni, alam nak menyatakan bahawa yang ada ni bukan alam, tapi Allah. Macam isyarat kepada rumah lah. Lampu terbuka, kipas terbuka. Orang tak ada. Tapi kita tak kata pun lampu ada, kipas ada. Macam surau gitu. Terbuka lampu, kipas. Orang tak ada. Orang. Bukan kata kipas ada. Bermaksud ada alam tu menyatakan Allah ada. Bukan alam yang ada. Ada motor, ada kereta, ada rumah. Ini kadang datang syirik ni. Kesyirikan berlaku, musyrik ni dia kata apa? Dia tahu bila sebut tentang alam, semua mengaku Allah buat. Alam semesta. Tapi bila alam manusia, alam rumah tangga, alam pekerjaan, alam perniagaan, alam semesta, Allah yang jadikan. Betul. Alam rumah tangga, kalau saya tak masak tak jadi. Yang buat sayang, saya tengok air tangan saya. Bukan air tangan saja, air kaki dia bagi. Contoh kan. Ada khurafat memang kan. Ramai kadang. Alam perniagaan. Siapa yang menciptakan kamu berjaya tu? Cipta sendiri? Tak, diciptakan. Barulah datangnya kewarasan akal. Sebab itulah kena sujud dengan Allah. Sebab itulah kena sujud. Tapi yang tak sujud tu, tak apa, jawab dengan Allah nanti itu. Istidrak lah. Semuanya aku akan tanya balik. Sebab kamu dah mengaku dah. Surah Al-A'raf ayat 176. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Kita dah pernah berjanji dalam surah Al-A'raf 172, minta maaf, 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Semua manusia anak cucu Adam yang kata Allah di alam roh, alam azali telah bersaksi bahawa kita dah mengaku Allah berkuasa. Allah. Alam dunia ujian. Itulah jemaah sekalian. Jadi kita nak selarikan supaya kita mampu melihat kehidupan ni dengan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Wallahu alam. Itu saja berbahasa kita pada malam yang penuh barakah ni. Kita sambung pada perjumpaan yang akan datang, insya-Allah. Manapun maaf daripada saya ada kekurangan, saya terkutang bicara dalam penyampaian, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan berbahasa kita pada malam yang penuh barakah ni. Aku lupa lihada wa astaghfirullah wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Takbir. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada sejam lagi. Sejam lah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salati.